masuk segala-galanya. Kita masuk tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masuk dapat semula income, kan, pelaburan itu, pelaburan ini, semuanya kita masuk. Jadi income yang kita dapat dari itu daripada mana tu Allah Ta'ala akan tanya. Allah Ta'ala akan soal kita, duit yang kita dapat, rezeki yang kita dapat, harta yang kita miliki itu daripada mana. Sebab tu bila Nabi janjikan 10 orang yang masuk syurga, Abu Bakar, Umar, kemudian pula Sa'ad bin Waqqas, dan di akhir sekali Nabi sebut di akhir sekali Abdul Rahman bin Auf Nabi sebut. Nama yang akhir sekali Abdul Rahman bin Auf. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa Abdul Rahman yang terakhir sekali sedangkan dia ni banyak infakkan harta dia? Nabi SAW, sebab banyaklah dia akan disoal oleh Allah SWT. Allah Ta'ala nak hitung daripada mana dia dapat harta tadi. Abdul Rahman dan dirahmati Allah, orang yang pakar dalam perniagaan. Sampaikan Rasulullah, iktiraf dia, kata Rasulullah, Abdul Rahman kalau dia jual pasir pun orang beli pasir yang dia jual. Itu dah memang duduk kat padang pasir, tuan-tuan. Kan duduk kat sini memang pasir mahal, kan, itu yang dah memang duduk kat padang pasir. Kata Rasulullah, kalau jual pasir pun orang beli pasir yang dia jual. Abdul Rahman, tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf. Dia orang yang terakhir sekali Nabi janjikan syurga. Sebab apa? Sebab harta dia banyak. Allah Ta'ala nak hitung daripada mana dia dapat harta tadi. Daripada perniagaan ke, daripada gharar ke, penindasan, tipu orang sana, tipu orang sini. Itu yang dikatakan gharar, penindasan. Itu akan disoal oleh Allah. Satu ketika Rasulullah lalu dekat pasar Madinah. Kemudian Nabi lalu depan satu orang yang jual syair, jual gandum. Nampak cantik gandum dia. Nabi selup tangan, Nabi tarik bawa keluar, ada gandum yang busuk, yang tak elok dalam tu. Nabi kata, kamu buat apa ni? Kan, kamu buat apa? Kamu meniaga macam mana? Okay? Kamu tunjukkan orang yang elok-elok saja di luar, rupanya dalam yang tak elok. Kan biasa kena, tuan-tuan, kalau dekat pasar malam, nampak elok je, buah dia letak cantik je. Beli-beli balik, tengok sebiji yang atas tu dia cantik, yang lain semua buruk. Kan? Perniagaan yang macam tu yang disebutkan gharar, penindasan pada orang lain, tipu orang lain, guna helah, macam-macam helah. Yang ni nanti akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki yang dia dapat. Okay? Kemudian pula yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya fima anfaqahu. Dia dapat daripada mana duit dia? Dia belanjakan ke mana? Wa fima anfaqahu, ke mana dia belanjakan duit dia? Ke mana dia salurkan duit dia? Okey, adakah untuk anak-anak yang sekian lama tak beli baju baru, ataupun dia belanjakan untuk diri dia sendiri, sport kereta dia, kan, ataupun apa-apa yang tak perlu, okey, dan sebagainya. Itu semua akan disoal oleh Allah. Memang kita kerja letih kita, jangan kita rasa duit kita tu kita punya. Okay, sebab apa? Daripada duit kita tadi itu, banyak lagi orang yang berhak daripada duit yang kita miliki. Dapat gaji hari ini, tuan-tuan, bawa kereta tiba-tiba tayar meletup. Kan, siapa punya duit nanti? Duit tayar tu, tak kira mana kita bayar. Okay? Jadi duit orang lain. Kemudian pula anak-anak perlukan barang-barang untuk beli barang sekolah, kita bayar guna duit kita. Jadi duit bukan duit milik kita lagi. Semua tu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada mana kita dapat duit, ke mana kita belanjakan. Ke mana kita belanjakan tu yang payah kita nak jawab pada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tak mula hitung diri kita pada sekarang. Hitung apa sahaja yang kita belanjakan tu, kita simpan, kita tulis, kita catatkan, supaya apa, nanti kita tengok balik apa benda yang tak perlu dibuangkan daripada list kita tu, tak payah belanja lagi benda-benda yang tak perlu. Itu semua tu. Sebelum Allah Ta'ala hitung kita, kita hitung dulu diri kita. Mudah-mudahan tu akan mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita. Okay? Baik. Yang berikutnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang terakhir, wa madza amila fima alima. Apa yang diperbuat dengan benda yang dia ketahui. Adakah dia beramal dengan ilmu yang dia ada? Itu maksudnya. Okay? Allah Ta'ala akan tanya, kamu dapat ilmu, adakah kamu beramal dengan ilmu kamu? Maksud beramal ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Contohnya, hari ini kita dapat ilmu sedikit berkenaan dengan hadis Rasulullah yang menceritakan tidak akan berganjak kaki anak Adam sampailah Allah Ta'ala tanya 5 perkara. Itu ilmu lah tu. Ataupun awal-awal hadis tadi Nabi sebutkan siapa yang mampu nak jauhkan diri dia daripada api neraka, panas api neraka, walaupun dengan bersedekah sebelah biji tamar, falyaf'al, kata Rasulullah, buatlah supaya jauh diri kamu daripada neraka itu. Kalau beramal tu akan dapat kelebihan dia. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bila kamu tahu tentang satu-satu kelebihan, lakukan walaupun sekali, kata Imam Ghazali, supaya apa? Nama kamu nanti termasuk di kalangan orang yang pernah melaksanakannya. Allah Ta'ala panggil siapa di kalangan kamu yang tahu apa, yang pernah siapa di kalangan kamu yang ada bersedekah untuk aku jauhkan dirinya daripada panas neraka pada hari ini. Kita termasuk di kalangan orang yang pernah melakukannya. Alhamdulillah. Kemudian pula Allah Ta'ala tanya siapa yang ada baca la ilaha illallah supaya aku berikan ganjaran pada hari ini. Kita termasuk di kalangan yang pernah buat. Allah Ta'ala tanya siapa yang ada bangun malam. Kita di antara yang pernah buat. Kemudian Allah Ta'ala tanya siapa yang solat berjemaah. Kita di antara yang pernah buat. Kata Imam Ghazali, kalau perkara yang sunat tu buat walaupun sekali, supaya nama kita tercatat di kalangan orang yang pernah melaksanakannya. Tapi jangan kira sekali je buat dan lepas tu tak buat lah. Maksudnya kalau boleh berterusan tu bagus. Jadi Allah Ta'ala tanya yang terakhir, wa madza amila fima alima, ilmu yang dia miliki sejauh mana dia beramal dengan ilmu dia. Allah Ta'ala sebutkan judi haram, adakah dia haramkan untuk diri dia. Allah Ta'ala sebutkan arak haram, adakah dia jauhkan daripada diri dia. Allah Ta'ala sebutkan zina tu haram, adakah dia jauhkan daripada diri dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, semalam di kawasan saya kami buat tangkapan pukul 3 pagi. Satu rumah tu rumah perempuan bujang. Pukul 3 pagi 4 orang lelaki datang makan 3 pagi. Buat apa pukul 3 pagi? Dapat tangkap 7 sekali orang yang bawa pergi balai. Jadi perbuatan tersebut mukaddimahnya maksudnya pendahuluan zina tadi itu dah ada. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Ma'is. Sayyidina Ma'is tu pernah berzina. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia datang jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, aku berzina. Nabi paling daripada dia. Nabi kata, baliklah kamu wahai Ma'is. Dia kata, tak Rasulullah, aku berzina, jatuhkan hukuman hudud padaku. Nabi kata, mungkin boleh jadi kamu pegang-pegang raba-raba macam tu je wahai Ma'is. Dia kata, tak Rasulullah, aku berzina. Mungkin jadi kamu cium-cium je. Tak Rasulullah, aku berzina. Nabi tanya, kamu tahu ke berzina tu macam mana wahai Ma'is? Kata Sayyidina Ma'is, wahai Rasulullah, seumpama timba yang masuk dalam perigi. Dia kata macam tu. Baru Rasulullah SAW jatuhkan hukuman hudud pada dia. Sayyidina Ma'is direjam dengan dilepaskan, maksudnya dibiarkan dalam keadaan dia berlari-lari, dibandingnya dengan batu. Jadi kalau dalam hukum Islam tu tuan-tuan dirahmati Allah, direjam tu dengan batu yang besarnya lebih kurang buah pinang. Buah pinang nak tengok kan? Lebih kurang besar buah pinang. Jangan terlalu besar macam buah nangka tu sekali balingnya. Dan jangan terlalu kecil pula, nanti tak rasa apa-apa. Jadi besar buah pinang. Yang tu saiznya digunakan untuk direjam bagi lelaki yang berzina. Pasangan dia pula wanita ditanam separuh badan sampai paras dada. Pada waktu tersebut Sayyidina Ma'is mempertahankan dia punya pasangan. Dia tahan pasangan daripada terkena batu yang dibaling. Akhirnya Sayyidina Ma'is dulu yang meninggal dunia. Kemudian baru diikuti oleh pasangannya. Malam itu Rasulullah SAW lihat Nabi terlihat Sayyidina Ma'is sedang berenang di dalam sungai dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seronok dia berenang.
Sebab apa? Hukuman yang dia jalani adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri mengaku. Begitu juga dengan anak Sayyidina Umar. Ketika mana Sayyidina Umar balik, lalu depan satu rumah perempuan Yahudi, maka kata perempuan tadi, wahai Umar, anak yang ada dalam perut aku ni cucu kamu. Kan Sayyidina Umar tu garam orangnya, tuan-tuan. Bila dengar macam tu, mungkin dia nak marah anak dia. Bila anak dia balik, dia tak marah anak dia. Dia tanya, kamu dah makan ke belum? Anak dia kata belum lagi. Dia yang layan anak dia makan. Dia ambilkan makanan, dia duduk sebelah anak dia, dia tengok anak dia makan. Kemudian pula dah habis ditambah lagi, sampai anak dia kata dah tak larat dah ya. Tak larat dah nak makan. Sayyidina Umar tanya, aku ada satu benda nak tanya pada kamu, kamu jawablah dengan jujur. Bila ditanya pada anak dia, adakah kamu pernah berzina dengan perempuan Yahudi sekian-sekian? Dia kata, ada ayah, dalam keadaan aku mabuk. Jadi nak dijatuhkan hukuman hudud pada dia. Sayyidina Umar panggil tukang sebat. Di tanah haram, tuan-tuan, di Mekah ada satu keluarga yang memang dibela oleh kerajaan Arab Saudi sendiri. Memang kerja dia tu untuk jatuhkan hukuman hudud pada orang lain. Dia duduk satu kampung yang asing daripada orang ramai, tuan-tuan. Jadi nak jatuhkan hukuman hudud pada anak Sayyidina Umar, tukang sebat ni tak mampu. Sebab dia kata, aku tak nak wahai Umar, sebab anak khalifah. Buat je, kata Sayyidina Umar, tak kira dia anak khalifah ke tidak, sebab dia dah buat jahat. Kata lelaki tadi, aku tak mampu wahai Umar, kalau kamu tak nak, biar aku buat. Maka Sayyidina Umar sendiri yang rotan anak dia 100 sebatan. Sebab anak dia perlu berkahwin, kemudian berzina. Anak dia berkahwin, kemudian berzina, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hukumannya hukuman sebat 100 kali. Dengan setiap sebatan tadi itu 10 kali dia berhenti, 10 kali dia berhenti, 10 kali dia berhenti, sampai ke 90 dia berhenti. Kemudian pula dia katakan pada anak dia, nanti kalau kamu bertemu dengan Rasulullah, sampaikan salam ayah pada dia, pada Nabi SAW. Diteruskan sebat anak dia, cukup 100 kali anak dia meninggal dunia. Malam tu dia mimpi jumpa anak dia bersebelahan dengan Nabi SAW. Dia kata, wahai ayah, aku dah sampaikan salammu pada Nabi SAW. Itu kalau menjalani hukuman Allah Subhanahu wa taala, dunianya terlepas, akhiratnya pun terlepas. Begitu. Okey. Jadi semua dengan apa yang kita dah pelajari, di antaranya benda-benda yang telah kita ketahui, kita beramal. Esok nanti bila Allah Subhanahu wa taala tanya tu, kita akan terlepas. Kita akan terlepas. Tapi kalau benda yang kita dah tahu, saja-saja buat tak tahu, saja-saja buat tak erti, tu nanti akan Allah Taala tanya lagi. Kamu dah tahu dah arak tu haram, kenapa kamu minum? Jadi dengan amalan kita sendiri tu, kita tak ambil maklum. Sayyidina Umar tiap-tiap malam sebelum tidur, dia cek balik amalan dia. Apa benda yang aku dah buat hari ini? Kalau baik, ada buat jahat pada orang, segera dia akan pergi minta maaf. Itu Sayyidina Umar. Sebab itulah Sayyidina Umar bila dengar hadis Rasulullah SAW, Nabi katakan, umatku semuanya akan masuk syurga. Semuanya akan masuk syurga. Dan ada di kalangan umatku lelaki yang terakhir masuk ke dalam syurga, terakhir keluar daripada neraka, dan terakhir masuk dalam syurga. Sayyidina Umar bila dengar hadis ni, Sayyidina Umar tak pernah tidur malam. Sebab apa? Sayyidina Umar kata, mungkin yang seorang tadi tu aku. Sedangkan Nabi kata Sayyidina Umar dah dijanjikan syurga. Kata Sayyidina Umar, mungkin yang seorang tadi tu aku. Tiap-tiap malam dia menangis sampai basah janggut dia. Kita bila dengar hadis ni, kita kata yang seorang tu orang lain tu, aku baik lagi. Aku baik lagi kepada orang lain. Tak ada motivasi dan semua. Okey. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini, dua hadis yang kita kongsikan. Satu, Nabi sebut, kalau kamu boleh jauhkan diri kamu daripada panas neraka Allah dengan kamu bersedekah sebelah biji tamar sekalipun, falyaf'al, lakukan. Yang kedua, tidak akan berganjak kaki anak Adam pada hari kiamat sampai Allah Ta'ala tanya 5 perkara. Yang pertamanya berkenaan dengan umur dia, dekat mana dia habiskan.
Yang kedua, Allah Ta'ala tanya waktu remaja dia apa yang dia buat. Kemudian Allah Ta'ala tanya yang ketiga berkenaan dengan harta, daripada mana dia dapat. Yang keempat, Allah Ta'ala tanya ke mana dia belanjakan harta tersebut. Dan yang kelima, ilmu yang dia miliki, sejauh mana dia beramal dengan ilmu tersebut. Itu mudah-mudahan insyaAllah kita jadikan peringatan dalam kehidupan kita, sentiasa kita ingat, insyaAllah. Jadi kalau ada rezeki, kita jumpa lagi dalam perjumpaan yang akan datang untuk kita bacakan hadis-hadis yang lain insyaAllah. Alhamdulillah taufiq. Cukup sekadar ini yang baik dari Allah. Ada kelemahan daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf dan mohon diperbetulkan kesalahan saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabulullah minkum.